Hai, Assalamualaikum, saya nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku. Welcome back to another video daripada channel aku, Marjans TV. Thank you so much sebab klik video ni. Bagi mereka yang baru sampai, thank you so much sebab singgah. Dan bagi mereka yang dah lama sampai, jangan lupa subscribe bagi mereka yang baru sampai, because aku ada video yang banyak lagi untuk korang tonton. Jadi why not? Korang semua apa khabar? Aku harap korang berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Tanpa melengahkan masa, hari ni aku nak bercakap pasal kekayaan, pasal duit, pasal harta. Yes, sejak aku buat video pasal American Express Black Card tu, sambutannya sangat-sangat menggalakkan. Ramai orang suka tentang bila aku bercerita pasal betapa gila kayanya seseorang tu. Dan at the same time, ramai juga yang sedar bahawa itu semua adalah benda yang materialistik semata-mata. Alright, which is very good, and I'm really proud of the way you guys thinking. Benda tu sangat-sangat matang yang boleh ada di dalam diri seseorang, and I really appreciate that. Dan oleh kerana itu, aku rasa memang korang dah cukup matang untuk kita menilai sesuatu benda yang aku hidangkan. Alright, jadi pada hari ini aku nak berkongsi juga dengan korang tentang kekayaan juga. Okay, tentang kekayaan satu kaum ni, satu puak ni, satu bangsa ni yang sangat-sangat terkenal dengan betapa mewahnya, betapa kayanya mereka ni. Dan aku nak berceritakan tentang bagaimana mereka membelanjakan kekayaan itu. How are these rich and famous people spend their wealth? Sebab kenapa aku cakap macam ni? Sebab tak kira lah orang tu kaya ke, orang tu miskin ke, kita semua akan tetap spend. Cuma perbezaannya adalah apa yang kita spend dan cara kita berbelanja. Dengan adanya golongan-golongan yang macam ni, yang berbeza pendapatan dan sebagainya, kita boleh lihat cara these rich and famous berbelanja. Adakah mereka berbelanja mengikut kehendak nafsu, ataupun mereka belanja ikut kemampuan, ataupun mereka belanja semata-mata untuk belanja. Jadi dalam video ni korang boleh nilaikan apakah tujuan mereka berbelanja. Korang boleh nilaikan sendiri cara these rich and famous berbelanja. Apabila kita terdengar nama UAE, ataupun dipanggil apa, United Arab Emirates, ibu kota ataupun ibu negara dia adalah Abu Dhabi. Tetapi satu bandar ni dia sangat famous. Walaupun dia bukan ibu kota, tetapi dia punya nama tu famous, seakan-akan dia itulah ibu kota. Dubai ni adalah tempat di mana berpusatnya orang-orang kaya dekat Arab, ataupun di sinilah mereka melakukan bisnes diorang. Di sinilah mereka menunjukkan kekayaan orang. Kekayaan Pak Arab ni, Syekh Arab ni memang sangat-sangat tak tercapai di akal kerana minyak yang banyak dekat negara diorang. So the history tu is long lah kalau kita nak cakap pasal sejarah macam diorang kaya. Tetapi dekat sini aku nak bercerita dengan korang dia punya tahap level kaya tu macam mana. Dia orang punya level kaya yang pertama adalah sampai tahap di mana mereka beli tiket kapal terbang untuk binatang peliharaan mereka. Untuk burung hawk ni panggil apa, helang ya, macam tu lah. Mereka ni ada hobi yang pelik-pelik, dan antara hobinya adalah memelihara binatang-binatang eksotik. And one of it is hawk ataupun helang ni. Helang ni dia tak boleh simpan dalam tempat yang terkurung tau, tempat yang sempit dan sebagainya, sebab mereka senang stres dan sebagainya. Syekh Arab ni nak transport binatang-binatang ni keluar ataupun pergi tempat-tempat lain, ataupun nak bagi hadiah hawk tu kepada orang-orang lain, kepada ketua-ketua negara yang lain. Mereka beli tiket untuk burung-burung ni untuk diletak di dalam kapal terbang. Ada satu flight daripada Qatar Airways ni, ada video menunjukkan ada satu syekh ni, dia boleh dikatakan dia chartered the whole flight. Dia membeli tiket daripada economy class tu sampai business class. Semua tu dia beli tiket hanya kerana dia nak transport burung helang ini. Transport 80 ekor burung hawk ni, burung helang ni. So macam tu punya kaya mereka boleh beli tiket untuk binatang-binatang peliharaan ni, mata-mata untuk travel ke luar negara. To the extent itulah yang mereka sanggup buat demi keselesaan binatang. Yang kedua, cara mereka membelanjakan kemewahan orang adalah dengan membeli nombor plate. Kalau dengan nombor plate tu macam biasalah, dekat sini pun sama kan. Alright, dekat sini pun, dekat Malaysia pun ada je orang gila yang beli nombor plate sampai berjuta-juta, berharga yang beratus-ratus ribu nak dapat nombor plate yang cantik. Tak ada bezanya orang dekat Dubai ni, tapi mereka berbelanja nilai yang lebih ekstrim lagi hanya untuk nombor plate kereta diorang saja. Ada satu Pak Arab ni, dia membeli nombor plate untuk kereta Pagani Zonda dia dengan harga $18 juta, guys. Bukan sikit-sikit. Kat Malaysia pun orang beli pun ada juta-juta juga, tapi aku rasa tak sampai pun 10 juta US dollar. Dan ya, hobi dia memang beli kereta dan juga membeli nombor plate kereta yang mahal-mahal. Just to tell you how crazy rich are these people, mereka sanggup membelanjakan 18 juta hanya untuk nombor plate.
Persoalannya kat sini, adakah itu benda yang patut dilakukan oleh seorang manusia? Adakah itu nafsu ataupun itu keperluan? Korang komen kat bawah. Benda seterusnya mereka belanjakan secara membabi buta adalah perkahwinan, wedding. Yes, kalau kita berkata pasal wedding, memang satu benda yang sangat besar bagi seseorang itu. Tak kira lah apa culture pun, it's very very huge dan benda tu sangat mahal. Kita ambil yang paling cikai lah. Harga katalah RM10. RM10 untuk satu kepala. Kalau you ada 500 orang dah berapa dah? Kalau jemputan 500, kalau jemputan you keluar kad 500, you kena darabkan 2, sudah RM1000 dah. RM1000 kali dengan RM10 punya makanan, kalau RM10 dah berapa ribu dah. Belum lagi belanja hantaran lah, apa benda semua tu. It's crazy, it's a lot of money. Tetapi bila kita bercakap pasal wedding dekat UAE ni, dia punya mahal tak masuk akal guys. Sebab yang pertama, wedding diorang, perkahwinan diorang, majlis perkahwinan tu berlangsung selama beberapa hari, up to a week punya majlis. Satu malam ni dipanggil tetamu untuk kali keluarga saja. Esok malamnya, esok harinya dia panggil untuk sahabat handai yang belah sini, mak bapak dia punya. Setiap malam memang guest yang berbeza, guest yang berlainan. Dia tak ajak sekali dan dia ajak semua. Orang ni sangat-sangat ramai. Jemputan dia starting minimum adalah RM5,000 hingga ke RM12,000-13,000 punya jemputan. Dan dia punya jemputan bukan makan dekat bawah kemah guys. Dia punya setup dia semua memang makan belanja berjuta-juta. Secara purata mereka membelanjakan sekitar 12 hingga 15 juta dolar hanya untuk wedding guys. Aku bayangkan 15 juta darab 4, kau berapa kalau convert ke duit kat sini? Memang tak masuk akal. But again, kat sana punya tradition memang macam tu. Bila kata pasal wedding, memang all out. Bagi mereka yang datang wedding macam ni, jangan risaulah. Korang mesti akan dapat bawa balik benda-benda yang sangat-sangat mahal. Gelang daripada Tiffany & Co lah, jam lah, you name it. Hadiah-hadiah dog gift dia memang tak masuk akal punya guys. Dan seterusnya, cara mereka membelanjakan kemewahan ataupun harta diorang adalah dengan membuat bangunan yang tinggi-tinggi. Yes, kalau korang tengok dekat Malaysia ni, bangunan tinggi-tinggi seperti KLCC lah, KL Tower lah, bangunan yang tinggi-tinggi semua tu lah, normally benda tu adalah milik syarikat. Okay, milik syarikat besar macam Petronas, syarikat berhad. Tetapi dekat Dubai ni, bangunan-bangunan tinggi tu semua dimiliki oleh personal, daripada orang individu. So apa yang mereka buat adalah mereka berlumba-lumba membuat pencakar langit dan sebagainya, dan delistkan kepada company-company besar, delistkan kepada bank-bank apa semua. Dan itulah cara mereka buat bisnes juga. Part of it adalah bisnes and part of it adalah mereka suka untuk melihat bangunan pencakar langit ni. Sebab tu mereka berlumba-lumba. Kalau kau tengok kat sana, semula-mula Burj Khalifa, lepas tu ada bangunan ni, bangunan tu, yang berlumba-lumba untuk mendapatkan takhta bangunan tertinggi di dunia. Dan itulah cara orang Arab Dubai UAE ni menghabiskan duit mereka. Seterusnya, cara orang-orang kaya ni menghabiskan duit dekat sana adalah mereka ada hobi yang sangat-sangat mahal. Dan salah satu hobi dia yang gila adalah bela kuda. Kita semua tahu kuda-kuda daripada negara Arab ni memang power, memang kuat, memang dia tahan endurance dan sebagainya. Jadi baka-baka kuda ni memang dah sememangnya mahal. Tetapi apa yang mengejutkan lagi, kuda-kuda ini dijaga kalah jutawan. Kalau korang rasa orang jutawan kat Malaysia tu dah hidup mewah, dah best, kuda-kuda dekat UAE ni lagi gila, lagi jutawan daripada jutawan dekat Malaysia. Dia punya mandi, dia punya makan, dia punya rumah, stable kuda semua tu. Berbelanjaan orang makan jutaan ringgit sebulan. Bukan setahun, sebulan. Sebulan perbelanjaan untuk jaga kuda-kuda ni. Secara purata mereka ada 5 ekor kuda. Average belanja bulanan untuk jaga 5 ekor kuda ini adalah sekitar 1.5 juta hingga 2 juta dolar sebulan. Sebulan guys, 2 juta nak jaga kuda-kuda ni. Kuda-kuda ni perbelanjaan lagi banyak daripada orang. Yang seterusnya, mereka suka shopping. Dan itulah cara mereka berbelanja. Dan satu tempat yang sangat-sangat spesifik yang mereka suka shopping ni adalah Manchester. Orang Arab dekat UAE ni suka pergi Manchester, dekat UK, dekat England tu. Aku tak tahu kenapa. Dan orang kat sana pun tak tahu kenapa memang dia suka Manchester. Kemungkinan sebab dekat sana banyak relatif diorang. Kalau korang pergi kat Manchester, memang kat area-area sana memang banyak orang-orang Arab, orang Pakistan sebagainya. Dan mungkin sebab tu mereka suka ke sana. Dan shopping itu is one thing. Kita semua tahu. Even kalau kita tengok Malaysia pun, kalau tengok Datuk Seri Vida shopping pun, kita tahu dah macam mana diorang shopping. So orang-orang Arab Dubai ni, korang boleh bayangkan, it's just like 10 kali ganda lagi banyak. Sehingga kan mereka book
hotel, bukan untuk mereka tidur saja mereka tidur tu satu hotel, mereka book another room hanya untuk simpan barang-barang yang mereka shopping. Betapa banyak ni diorang shopping dan juga betapa gilanya level diorang sanggup nak spend duit tu. Kita pergi UK shopping kat Primark dah menggelabar, dah belagak lain macam dah. Di dalam list aku yang seterusnya, cara mereka berbelanjakan kemewahan orang, harta diorang adalah mereka spend gila babas dekat anak-anak diorang. Anak-anak orang kaya kat Dubai ni memang tak ada erti kesusahan lah aku rasa. Memang diorang celik-celik je memang telah ditaburkan dengan gila punya. Okay, korang kena faham tau, dekat Amerika, dekat Barat, dekat England ada juga orang-orang kaya tau, tetapi cara mereka berbelanja tak macam orang Arab ni. Orang Arab ni punya belanja, dia macam dia tak peduli, I want it. Contohnya dia beli, ada aku tengok tu kereta, ada dibelikan anak dia ni, anak dia nak kereta Hummer. Dia dah ada macam biasa normal, lepas tu dia beli custom made yang bapak besar macam Bigfoot tu. Lepas tu tanya Rizal kenapa? Because I can, I have the small one, I have the big one. Mereka belanja, kalau birthday party apa benda semua tu jangan cakap lah. Birthday party dia apa semua tu membuatkan kita punya wedding kat Malaysia yang paling kaya ni, wedding pun nampak macam picesan je. Tapi mereka diorang punya standard tu hanya standard untuk happy birthday diorang je. Korang ada artis yang korang suka tak? Artis yang korang minat tak? Mesti ada punya. Sama juga macam orang-orang kat Dubai ni, macam orang-orang kat Arab ni. Mereka ada artis Hollywood ke, tak kira Bollywood ke yang mereka suka. To the extent mereka punya kaya ni, mereka boleh menjemput these people to the private event. Kadang-kadang bukan untuk perform tau. Bukan kata dia panggil Taylor Swift ke, dia panggil Michael Jackson ke, bukan untuk perform. Mereka hanya panggil, mereka hanya bayar untuk kau datang makan dengan aku je, untuk aku bergambar je. To the extent dia punya kaya tu level macam tu tau. Kita kalau kita dah spend banyak-banyak, mestilah aku nak kau nyanyi untuk aku kan. Contohnya kalau kau dah bayar juta untuk Metallica datang kau punya birthday party, mesti nak kau nak tengok Metallica perform kan. Dia bagi dia benda tu semua tak penting. Yang penting okay, aku dah bayar kau datang event aku, kau makan dengan aku, ambil gambar dengan aku je, cukup, tak payah buat apa-apa dah. Ada this one prince, Saudi punya prince ni, Al Saud punya family lah, dia spend 17 juta US dollar hanya untuk book Disneyland tu untuk kaum kerabat dia, untuk Disneyland tu perform untuk dia je, untuk ambil gambar untuk dia punya, untuk family dia saja. The whole ride, satu amusement park tu, satu theme park tu tutup hanya untuk family dia je. Gila tak gila? Dan ada satu budak ni adalah budak paling kaya, antara budak paling kaya dekat Dubai, dekat UAE tu. Nama dia Rashid Al-Hassan ni. Memang dia punya crazy rich tu, dia sampai dia boleh menjemput Pogba lah, dia boleh jemput artis-artis ni semua datang kat rumah dia hanya untuk tengok kasut dia, share kasut dengan dia, ataupun nak trade kasut dengan Pogba ke, tukar kasut dengan artis tu, tukar kasut dengan artis ni. Dia punya kaya macam tu tau. Mentality spending duit tu, dia macam tak mengharapkan apa-apa sangat in return. It's just that I have the money to spend and you just datang, I bagi you duit because aku nak kau datang. That's how crazy, that's how rich, that's how these people punya mentality, punya thinking. Memang aku tak faham. And cara mereka berbelanja ni memang sangat-sangat tidak masuk akal. Kita akan katakan mungkin, oh duit banyak tu, kenapa tak buat ni, baik buat tu, baik buat ni, baik tolong orang, baik tolong tu. Tetapi guys, kita tak tahu tau benda tu. Diorang ni punya style memang macam tu. Mereka ada masjid, mereka buat masjid, mereka tolong orang tu, mereka punya zakat tu ada je. Okay, mungkin itu yang kita tak tahu. Berbalik kepada kenapa dia korang buat macam ni, adakah ini satu benda yang boleh dilakukan dan sebagainya? Bagi aku macam aku tahu nak cakap macam mana. Sebab kewajipan yang dia kena buat tu mungkin dia dah buat, Alhamdulillah, dan dia ada lebih untuk spend lagi. Adakah itu salah? Dalam agama kita, kita selalu diingatkan untuk tidak berlebih-lebihan. Tetapi guys, kalau duit dia terlampau banyak and dia spend macam tu, and bagi dia tidak berlebih, so nampak tak? Berlebih-lebihan tu bagi kita je berlebih-lebihan, bagi orang-orang normal berlebih-lebihan. Tetapi bagi dia, tak ada lebih pun, aku ada lagi banyak kot. Bagi aku yang spend tu, aku buat benda tu yang sikit sangat, kecil sangat bagi dia. Bagi dia lah. Benda ni sangat-sangat subjektif untuk kita menilai, untuk kita judge orang tu melalui apa yang dia spend. Jadi apabila kita lihat orang-orang macam ni, macam orang kat Malaysia pun, kita punya selebriti ke, bila mereka belanja, mereka spend, mereka duduk hotel tu ini ke, tak kira lah siapa influencer kita ke, bila mereka dah belanja banyak macam tu,
mereka spend gila-gila. Kita tak boleh terus nak judge orang. Adakah mereka ni buat ni kerana riak ke? Adakah mereka buat ni mereka tak fikir pasal bantuan ke? Adakah mereka dah keluarkan zakat ke? Apa semua itu bukan urusan kita untuk kita persoalkan. Kalau ada benda baik yang boleh kita ambil, kita ambil. Kalau benda buruk yang dia tunjukkan tu, kita put aside. Bukan urusan kita untuk judge manusia-manusia lain. Jadi aku harap video ni dapat sedikit sebanyak membuka mata korang tentang kehidupan. Dan jika korang suka, korang boleh like, share video ni. Kalau korang tak suka, nantak korang lah. Okay. Just thank you so much for watching. See you guys on my next video. Be a good Muslim, stay healthy. Bye-bye.